Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harap anak-anak semua sihat dan tenang-tenang sahaja di rumah. Okey, untuk kelas pembuatan roti kita pada hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan amalan kebersihan, keselamatan dan kesihatan. Topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah sanitasi dan kebersihan. Okey, jom kita tengok. Baiklah, kita lihat yang pertama. Apakah maksud sanitasi makanan? Anak-anak tahu apa maksudnya? Pernah dengar tak perkataan sanitasi makanan? Okey, jom kita lihat. Sanitasi makanan ialah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan supaya makanan tidak tercemar. Aplikasi prinsip kebersihan perlu diamalkan semasa mengendalikan makanan. Kita, cikgu dan juga anak-anak adalah pengendali makanan. Jadi kita perlu menjaga dan mengikut prinsip-prinsip kebersihan bagi menjaga kualiti makanan supaya tidak tercemar. Untuk hari ini, kita akan belajar berkaitan dengan prinsip kebersihan makanan. Okey, di sini cikgu nyatakan ada 6 prinsip kebersihan makanan. Yang pertama, yang pertama adalah kebersihan diri. Yang kedua, menyimpan makanan yang telah dimasak. Yang ketiga, menyimpan bahan makanan segar. Yang keempat, menyaji makanan. Yang kelima, memasak makanan. Dan yang keenam, menyediakan makanan. Okey, jom kita lihat satu persatu prinsip kebersihan makanan ini. Okey, prinsip yang pertama iaitu kebersihan diri. Okey, apabila kita berada di bengkel atau bilik masakan, apa yang perlu kita jaga? Okey, pertama sekali, jika ada luka pada jari atau tangan kita, hendaklah kita balut tangan ataupun jari yang luka dengan pembalut kalis air untuk mengelakkan berlakunya jangkitan kuman pada jari dan juga makanan. Okey. Yang kedua, memakai apron yang bersih dan juga lengkap. Yang ketiga, cuci tangan dengan bersih sebelum dan selepas melakukan kerja di bengkel. Yang ketiga, rambut yang panjang hendaklah dibersihkan dan diikat dengan kemas. Okey, ini antara prinsip kebersihan diri yang perlu anak-anak jaga, yang perlu kita jaga semasa berada di bengkel masakan. Prinsip yang kedua ialah menyimpan makanan yang telah dimasak. Maksudnya di sini, makanan yang telah dimasak hendaklah kita simpan di dalam bekas yang bertutup supaya ianya tidak tercemar. Seterusnya, prinsip yang ketiga adalah menyimpan bahan makanan segar. Okey, apabila kita berada di bengkel masakan ataupun bilik masakan, semestinya kita menggunakan bahan-bahan makanan yang segar. Jadi, bahan makanan segar yang berlebihan hendaklah disimpan di dalam peti ais untuk mengekalkan kesegaran dan juga kualiti makanan segar tersebut. Baiklah, seterusnya, jom kita lihat prinsip yang keempat iaitu menyaji makanan. Di sini, cikgu telah senaraikan beberapa tips menyaji makanan dengan lebih berkesan. Okey, kita lihat ya. Yang pertama, guna perkakas yang bersih dan tidak sumbing. Yang kedua, alatan menghidang hendaklah bersih dan ditutup dengan kemas. Yang ketiga, guna alatan khas untuk menghidang bagi menjamin kualiti makanan yang hendak kita hidangkan. Dan yang keempat, mengambil makanan dengan alatan, bukan dengan tangan bagi menjamin kebersihan makanan tersebut.
Dan yang kelima adalah menghidang makanan dengan segera. Okey, seterusnya prinsip yang kelima iaitu memasak makanan. Okey anak-anak sekalian, makanan yang telah dimasak tidak boleh disimpan di dalam periuk logam dalam tempoh yang lama. Lihat gambar yang cikgu sediakan ini. Okey, kita seharusnya menyimpan makanan yang telah dimasak di dalam bekas makanan yang bertutup dan tidak perlu disimpan dalam periuk logam terlalu lama supaya tidak mengganggu kualiti makanan tersebut. Okey, yang keenam, jom kita lihat prinsip makanan yang keenam iaitu menyediakan makanan. Okey, yang pertama, asingkan makanan yang mentah dengan makanan yang telah dimasak. Ini sangat penting bagi menjamin kualiti sesuatu masakan yang kita hasilkan. Yang kedua, masak dengan cara yang betul. Okey, masak dengan cara yang betul mengikut kaedah-kaedah memasak yang sesuai. Yang ketiga, simpan makanan pada suhu yang selamat. Dan yang keempat, gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Semestinya kita menggunakan air yang bertapis dan bahan mentah yang masih segar bagi menjamin kualiti makanan yang selamat. Okey, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sanitasi dan juga kebersihan makanan. Okey, cikgu harap anak-anak faham mengenai sanitasi makanan dan boleh memahami berkaitan dengan prinsip-prinsip kebersihan makanan. Ini sangat penting bagi kita sebagai penyedia makanan untuk mengikut prinsip-prinsip ini bagi menjamin kebersihan kualiti makanan yang kita hasilkan. Baiklah anak-anak, sehingga kita bertemu lagi di kelas yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.